Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat saya Cik Sudin Samad, pengurusi Masjid Al-Ihsan, sahabat saya Tuan Haji Jaini, Tuan Bilal, Tuan Noja, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita mendahulukan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Izzah, yang dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan inayah dan taufik daripadanya sahaja kita semua dapat bertemu lagi, kita semua diundang olehnya sama-sama petang ini dapat maghrib berjemaah. Dan sementara masuk isyak pada jam 7.13, kita insya-Allah mengisi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya benar-benar memberi manfaat, kebaikan. Sebagaimana pagi-pagi kita disunatkan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita masih lagi membicara kitab kita yang masih awal, iaitu Al-Ghulu, keterlaluan, melampau, melabih-labih, syadid, ekstrim, fanatik, semua tu masuk tu. Dia ada dua jenis kita dah pelajari. Satu dipanggil tafrid, nak buat langsung, tu pun melampau juga, ya tak? Solat 5 waktu nak dibikin, tu pun dikira melampau. Tidak tunaikan yang wajib dikira melampau. Allah perintahkan kau buat ini tapi kau tak buat, tu pun dikira melampau. Atau berlebih-lebih buat dari apa yang ditentukan, ini juga masalah juga ni pun melampau. Jadi dua jenis melampau kita dah pelajari. Kita kena ingat sebuah hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama yang Allah turunkan ini, agama yang Nabi Muhammad ajar kepada kita ni mudah. Kan? Wala yushadda hadzal din ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang menyusah-nyusahkan pelaksanaan agama ni melainkan akhirnya dia akan tewas, dia akan kalah juga. Dan satu lagi prinsip yang kita kena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam role model kita ni, guru kepada agama kita ni. Kata Aisyah, Rasulullah kalau ada dua perkara, dia akan pilih yang termudah selama bukan dosa. Bukan pilih yang susah, pilih yang termudah di antara dua ni, selama perkara itu bukan dosa. Ambil saja yang termudah, jangan disusah-susahkan, kan? Selama bukan dosa, itu prinsipnya. Jadi kita pun sama. Kalau nak ikut sunnah Nabi, jangan dipayah-payahkan, kan? Buat saja yang termudah oleh kita selama bukan dosa. Namun kita kena ingat, orang-orang yang nak cuba bertakwa kepada Allah mastata'tu, sedaya upaya dia nak memenuhi syarat, dia nak memenuhi rukun, dia nak memenuhi tata cara sebagaimana dikehendaki, itu tidak dipanggil melampau. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah sedaya upaya dia, sesempurna-sempurnanya. Itu tidak dikira melampau. Kenapa? Pasal memang nak mendekatkan diri pada Allah tu memang ada grade. Rasulullah pun sebut, solat kita ni ada 2/8 dapat ganjaran, ada 3/8, ada 4/8, ada 5/8. Takkan kita nak minta 2/8, kan? Mesti kita beria-ia menjaga rukunnya, menjaga sunnahnya, menjaga adabnya, menjaga, kan tak? Supaya kita boleh 8/8.
Jadi orang berusaha mendapatkan 88 tu tidak dikira melampau. Dan melampau tu tidak boleh kita pakai akal, tuan. Kalau pakai akal, kau tak boleh baik sangat. Kau kena ada jahat sikit, baru sedang-sedang dipanggil. Tentu ke? Tidak. Kan? Tak boleh buat dosa, jangan sekali. Buat jahat, jangan sekali. Sekali pun tak boleh, apa lagi 2 kali. Jadi yang dimaksudkan mudah dan simpel itu memenuhi perintah Allah. Tunaikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya tak? Jangan ditambah-tambahi. Dulu tuan-tuan saya pernah mengalami satu pengalaman. Bukan di sinilah. Ada satu kes kematian. Masa tu orang masih ketat lagi. Ni mesti ada air 9 bah. Ada air langitnya, air ininya, air kapur barusnya, air macam-macam, air sabun. 9, air 9 dipanggil. Memang orang tukang mandi jenazah memang top lah. Satu hari tu saya pergi, dah ada 5 kapas nada. Lalu si tukang mandi ni macam mana memandikan 5 kapas nada bah? Ni dah lama dah ni. Kau pergi cari di pasar. Aku sudah cari di pasar. Ni dah boleh ni mesti ada bah. Kalau tidak ada pun seputing pun okey, damit pun okey. Kan dah jadi susah keluarga ni, dah lah ditimpa musibah nak cari 5 kapas. Musim tu pula tidak ada di pasar. Padahal yang benarnya mandi dan menggunakan bahan yang boleh melunturkan kotoran, umpama sabun. Bagi mengurangkan bau-bau dikhawatiri ada bimbang, bau-bau digunakan daun bidara. It's okay sudah tu. Atau daun kayu yang biasa kita guna ni, kayu apa tu? Yang berbuih-buih tu. Tu sebenarnya puncanya ialah penggunaan sabun. Dulu kita dah ada sabun, lalu kita gunakan akar kayu tu. Bila digosok buih-buih, dia boleh menanggalkan kotoran dengan lembut. Jadi tersusah akibat nakkan juga air 9 ni. Kan? Padahal agama itu mudah saja. Kan? Mudah saja, jangan disusah-susahkan. Baik. Hari ini tajuk kita ialah salah faham mengenai melampau. Individu yang menjaga taklif, yang menjaga syariat, bersungguh-sungguh dia ni menjaga syariat, menutup aurat dia memenuhi sunnah nabinya kan. Dengan penuh faham, bukan ikut-ikutan, penuh faham, dia mengerti. Kan? Dia mengerti. Dia faham betul mengikut sunnah nabi ni. Dengan penuh sedar dan sederhana, tanpa keterlaluan, tanpa terlajak lah. Tidak boleh dikatakan dia ni melampau, tak boleh. Kan? Meskipun pada uruf masyarakat, walaupun masyarakat menganggapnya ini pelabis sudah ni, tiap-tiap hari pergi semayang, tak? Itu tidak. Orang ini sedang memenuhi tuntutan syarak. Dia menjaga auratnya misalnya, dia mengelakkan perkara yang haram, dia menjaga sunnah Nabi. Itu tidak dikira melampau, walaupun di sisi masyarakat melampau. Dulu siapa pakai purda, nampak mata saja dikira ni lain sudah ni. Sebab zaman itu orang bebinian buka tudung lagi bah. Tidak ada tudung ni. Kalau pakai tudung pun rambut depan ni nampak, belakang saja yang tutup. Dulu tahun 70-an 60-an. Bila ada satu orang balik dari Mesir pakai macam tu, sudah keluarlah perkataan ninja lah, keluar macam-macam masa tu. Kan? Okey. Sehubungan dengan itu, tuduhan yang mengatakan seseorang itu melampau sebenarnya tidak tepat, bahkan dikira sebagai satu bentuk dosa. Sebab menuduh tidak berdasarkan hujah. Okey. Hal ini disebabkan tuduhan itu menyifatkan amalan taat sebagai satu kesalahan. Ini yang masalahnya ni. Padahal kawan tu taat pada Allah. Kan? Kita kira pula ini sebagai satu masalah. Jadi dia tidak boleh disandar pada masyarakat. Ilmuwan yang kena membimbing masyarakat ni, kalau ada orang alim, orang berilmu, dia layan masyarakat, layan sajalah, kang masyarakat tak terima. Jadi kita bertambah hanyut dan bertambah hanyut, tak tahu yang benar. Macam satu kes tuan, yang ni payah benar ni. Bila sudah sembahyang jenazah, kita dah doa yang ketiga tu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' barakahu. Doa panjang khusus untuk si mati dalam solat.
Nah, sebenarnya lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit terus, angkat terus jenazah ni, bawa terus, bergerak, jangan dilewat-lewatkan lagi. Kan? Ini payah mengubah ni tuan, payah mengubah. Pasal apa payah mengubah? Pasal kita punya didikan lama-lama dulu-dulu orang ada lagi dibaca-bacanya bah. Qul huwallahu ahad, al-Fatihah lagi, la ilaha illallah lagi, lepas tu baru doa lagi, doa pula lagi sekali, lepas tu baru angkat. Ini perlukan kesedaran. Maknanya kalau ada sesekali saya tak buat tu, tuan-tuan kena ingat. Ustaz pernah sebut dulu. Dulu lagi dahsyat tuan. Apa tuan-tuan saksikan atas jenazah ini? Baik, orang lain jawab. Ya tak? Apa kita nak saksikan atas jenazah ini? Orang lain pun jawab, baik. Oh, kami dahsyat ni. Dulu, sekarang dah tak ada. Ya, betul. Saya nak sebut juga tadi tu. Masih berlaku lagi selangkah step Al-Fatihah. Step lagi Al-Fatihah. Sebenarnya tidak ada tu tuan. Tidak ada. Kita saja-saja mana-mana. Kalau tanya orang tu mana, pada depan dia pun tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ini dulu-dulu punya cerita lah. Macam tu lah dia jawab. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tidak ada. Sebenarnya lepas ni terus saja bawa ke kubur. Mudah saja, agama ni mudah. Yang menyusah-nyusahkan ni dulu menambah-nambah aksesori menjadi payah. Bila satu orang ustaz tak buat, ni ustaz tu siap. Ni mana pula ajaran ni? Kan? Mana pula ajaran ni? Sebab kontra dengan amalan selama ini. Kan? Jadi yang tuan-tuan yang belajar ni hari ni perlu sedar. Perlu sedar. Okey? Baik. Sepatutnya agamawan yang mengajar, yang membentuk masyarakat tu supaya lurus amalannya, kan? Baik. Zalim adalah sifat keji, kata pengarang. Hukumnya zalim jika menggolongkan orang yang menjaga solat dengan lurus, dengan baik, yang istiqamah, dituduh sebagai melampau. Ini zalim. Kan? Ini banyak berlaku sekarang ni. Siapa yang ikut sunnah Nabi, betul-betul nak ikut sunnah Nabi, nak ikut apa yang Nabi sebut, kan? Wah, siaplah kau kena tuduh lah, kau kena tuduh. Ini zalim. Begitu juga dengan orang yang mengangkat tangan ketika melakukan rukuk, bangkit daripada rukuk, menggenggam kedua-dua tangannya ketika berdiri. Nak berdiri ni, kan? Memakai wanita tertutup muka, kan? Tidak bercampur lelaki perempuan secara bebas. Yang ni dianggap padahal dia menepati syariat ni, kan? Dianggap melampau. Ni payahnya tuan. Okey. Setiap orang Islam, kita semua, saya dan tuan-tuan, dikehendaki menzahirkan sifat istiqamah dalam perkara yang memang disyariatkan, yang memang ada hujah dalilnya, memang begitu. Ya tak? Salam tuan, jangan dibuka tangan ni. Ada ni, baru lagi saya nampak. Assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangan ni. Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Jangan dibikin. Ya tak? Yang jadi kelemahan kita ni, bila si yang bikin tu dia punya serban basar bah, lalu kita ni pula allergic tengok serban ni, kita pun tirulah juga buat. Ini masalah. Kita ingat itu amalan agama, padahal tidak. Okey. Baik. Seterusnya, aspek lain, tidak perlu keterlaluan dalam menghukum orang yang kurang melakukan perkara yang wajib dan sunat. Pun tak boleh dihukum juga ni, sehingga melebihi sepatutnya. Kalau dia buat yang wajib tak boleh, pun tak boleh dituduh. Tidak boleh menghukum mereka menerusi 3-4 perkara yang dia lakukan tu yang menyalahi sunnah. Dia tak angkat tangan bangun daripada rukuk misalnya, dia tidak angkat tangan, kan? Pada takbirnya. Kita pun kena belajar juga tu. Itu yang kita bila mengajar fiqh, ada namanya wajib, ada namanya sunat, tak? Ada namanya istihbab, kan? Istihab, sunat digalakkan. Okey.
Hal ini seolah-olah menggambarkan agama Islam hanya fokus kepada perkara-perkara itu saja. Macam benda tu benda kecil saja tapi difokuskan melampau-lampau. Apabila suatu perkara dilaksanakan oleh seorang, kita tidak perlu lagi melihat cabang yang lain, yang iman yang lain, cabang yang lain. Kita anggap itu saja aspek. Padahal Islam itu sangat luas. Islam itu sangat luas. Padahal kewajipan dalam Islam itu begitu banyak yang kita semua kena tunaikan. Bukan aspek sunnah kecil-kecil itu saja, bukan, banyak lagi kan. Bermula dengan membuang sesuatu di jalan raya, itu pun sunnah, salah satu daripada cabang iman. Oleh yang demikian, kita perlu melihat sifat amanah, adil, ihsan, jujur, taat pada ibu bapa dan lain-lain dalam menentukan kedudukan seseorang. Aspek-aspek itu pun perlu diambil kira. Timbangan paling berat di akhirat apa tuan? Akhlak yang mulia. Apakah timbangan paling berat dari amalan kita ni? Akhlak yang mulia. Kena ingat. Kita sebagai manusia wajib bersikap adil dalam menghukum manusia berdasarkan neraca dan istilah syarak. Berdasarkan syarak, bukan berdasarkan fikiran, akal kita, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alla tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas dalam timbangan. Perbetulkanlah cara kamu menimbang. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dirikanlah timbangan dengan wajar, dengan betul, dengan adil. Jangan merugikan barang yang ditimbang. Bukan bisnes saja ni, apa saja pertimbangan biar dengan wajar dan adil dan betul. Individu yang meninggalkan satu amalan sunnah tidak patut dicela pada uruf syarak selagi dia tidak memandang ringan perbuatan tu. Kalau dia tidak menunaikan tuntutan syarak. Misal contoh tak berjanggut, jangan dicaci, jangan dihina. Cuma dia tidak bolehlah mengatakan janggut ni tidak bagus ke janggut. Kan janggut tu sunnah Nabi tuan. Janggut sunnah Nabi. Siapa ada janggut, bela 24 jam dia dapat pahala. Hari-hari dia dapat pahala. Amalan tak banyak, nasib baik dia bela janggut. Tapi orang tak bela janggut, jangan pula dicela. Kecuali orang tu menghina janggut. Manakala individu yang meninggalkan satu amalan wajib masih lagi dikira sebagai orang beriman. Ni di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan, dia tak sembahyang, dia masih dikira iman dia masih dikira Islam. Tak boleh dihukum kafir. Walaupun ada hadis berbunyi man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tinggalkan solat dengan sengaja, dia kafir yang nyata. Kafiran itu kekafiran, nak menunjukkan besar dahsyatnya dosa tu, mengatasi dosa-dosa yang lain. Dia kena diadu, dia kena dihukum, ditakzir. Tak? Tapi boleh tak kita hukum dia kafir? Tak boleh. Tidak boleh tuan. Kecuali dia menghina solat. Kecuali dia declare solat tu hina. Tu lain kes lah. Tu pun belum boleh dihukum kecuali dia di bawah dia ni wajar. Waras ke tak waras kan. Malangnya neraca timbangan yang digunakan oleh setengah pihak pada hari ini sudah terbalik, kata pengarang. Bukan saja dalam kalangan masyarakat awam, bahkan dalam kalangan ahli ilmu pun. Dalam kalangan ahli ilmu ada yang mengkategorikan individu lain yang aliran tertentu yang berbeza dengannya mudah dihukum. Kan hari ini banyak. Ya tak? Contoh misalnya tuan, dalam ayat Quran Tuhan menyebut Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arasnya. Ada 6 tempat dalam Al-Quran Tuhan sebut. Tuhan sebut. Bagi mereka yang satu aliran lagi, ini sudah mujassimah, ini sudah kan. Ini sudah menjisimkan Allah, ini telah menghina Allah, seolah-olah Tuhan perlu tempat. Padahal yang beritahu tu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Surah Mulk ada, surah Sejadah ada, surah Ar-Rahman ada. Banyak tuan. Kan? 6 tempat pak.
Kita orang beriman, ya beriman saja. Ini firman Allah, beriman saja. Bagaimana itu kita serah pada Tuhan. Kita tak tahu. Tak ada manusia yang tahu, tak ada ulama yang tahu. Bagaimana dia bersemayam, macam mana tu tak tahu. Tapi yang kita tahu, Allah beritahu dia bersemayam di atas arasy. Tsummastawa 'alal arasy. Okey. Tapi orang yang tak sealiran mudah saja menghukumnya. Padahal di ulama tadi ni yang mengimani Al-Quran sebagaimana firman tu, sebagaimana hadis tu, sejak dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in tidak dipertikai pun. Bila tak dipertikai ni? Bila datang aliran falsafah Socrates, Plato, baru datang pertikaian itu. Zaman sahabat tidak pun. Tidak ada pertikaian sahabat. Ini Allah bertempat macam mana? Tak ada pertikaian zaman sahabat. Dia terima tu ayat Quran. Kita pun sama. Bila kita dengar ayat Quran, bila dengar hadis, selenda kita angkat tangan. Kan? Kan? Kita mengimani apa yang Allah sebut, apa yang Allah beritahu, apa yang Rasul beritahu. Dari hal-hal perkara gaib, kita imani terus. Kan? Ada juga ilmuwan yang tidak menerima pandangan-pandangan mereka kerana mereka sendiri adalah generasi baru yang suka meminta dikemukakan dalil logik akal, kan. Bila tak ngam dengan dia, mulalah. Sedangkan orang yang mengunjungi pintu syekh mengharapkan manfaat dan mengetahui kebenaran, katanya yang ni, dia ni dah lama, dia ni makam dia tinggi, dia ni kan kedudukan dia tinggi, dia kata syekh ni patutnya dia ni didengari fatwanya, pandangannya. Kata yang satu lagi dah, Al-Quran kata begini, hadis kata begini, kan. Inilah yang berlaku zaman kita ni, tuan-tuan. Zaman kita ni, siapa tak mengaji agama dengan betul, siapa tak belajar Al-Quran dan hadis, memang huru-hara pemikirannya. Percayalah tuan, kalau kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, kita akan selamat dan tenang. Kita kalau solat berdasarkan sunnah Nabi yang kita belajar, hati kita akan tenang. Tapi kalau kita ikut fatwa yang pelik-pelik tu, memang kacau. Yalah. Kalau mau penuhi hajat, nanti waktu sujud baca selawat ni 1000 kali, baca ayat ni 1000 kali. Memang jam. Yalah. Benda tu tiada dalil. Kita belajar sebagaimana yang Nabi ajar. Yalah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau hendaklah solat sebagaimana kau lihat aku solat. Khuzu anni manasikakum, kau ambil ibadat kamu itu daripada aku, jangan pada orang lain. Bila kita ambil daripada hadis Nabi, kita akan tenang jiwa, kan? Bila kita start ambil daripada orang lain yang bukan-bukan, jawablah macam-macam jadinya. Okay? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Surah Ali Imran ayat 187. Yang maksudnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang diberikan kitab dulu ni, kan? Iaitu janjinya, demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab ni kepada manusia, beritahu kandungan kitab ni pada manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Wala taktumunahu, jangan kasih sembunyi, beritahu semua ni. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang. Dia tak pedulikan janji itu, dia sembunyikan ayat-ayat Allah, dia tak sebarkan, kan? Menukarkannya dengan mengambil faedah dunia, dibuat jampi-jampi mentera, dibuat macam-macam nak faedah dunia. Maka amat buruklah apa yang mereka dapati dari pertukaran yang mereka lakukan itu. Dia tak sampaikan ayat Allah ni, dia buat lain, demi nak dapat dunia. Contoh yang lebih mudah adalah sekiranya ada dua orang gadis. Ni patut jadi renungan. Ada dua orang gadis pergi ke tempat awam seperti pasar atau klinik. Dua orang gadis, satu daripadanya memakai niqab, bertudung baik, kan. Dan seorang lagi pakai skirt sajalah, atau tutup kepala saja. Sudah tentu gadis yang memakai niqab akan menjadi bahan komentar. Ni apa pula ni, nampak mata saja ni, kan. Semua labu, sarung tangan lagi, yalah. Macam mana mu makan ni, macam-macam. Dan akan dianggap melampau.
Beliau juga dilihat telah menyalahi masyarakat. Ini payah ni. Ya tak? Ini payah ni. Kan kalau disandar kepada masyarakat memang berat. Tapi yang seorang lagi akan dilihat, wah, ini santai, ini okey, ini kan. Ini mesra alam, ni mesra masyarakat lah. Skirt sikit-sikit tu biasalah. Ya tak? Betis sikit-sikit ni biasa. Dia anggap biasa. Kan? Padahal tu aurat. Hakikatnya tidak mengikuti syarak. Kan? Kan? Kerana masyarakat telah ditanam dengan nilai kebebasan konon, hak asasi manusia konon. Ya tak? Inilah masalahnya tuan. Baik. Sebelum berakhir ni tuan, ada satu tajuk penting. Saya harap saya dapat habiskan tajuk ni. Melampau menyebabkan binasa. Ini kena ingat. Apa-apa melampau, dia akan bawa kebinasaan. Nabi SAW telah memberi amaran kepada kita semua ni agar tidak keterlaluan dalam melakukan suatu perkara sehingga menyebabkan masyarakat lari melakukan ibadah dan ketaatan. Sebagaimana hadis daripada Abi Hurairah menjelaskan wal qasdul qasda tablu. Bersedang-sedanglah, bersederhana-sederhanalah, nanti anda akan sampai. Jangan gelojoh-gelojoh, jangan memaksa diri. Tuan pernah dengar Mu'adz bin Jabal jadi imam, panjang-panjang kan, mengeluh orang. Kau nak menyebabkan orang lari? Jangan. Baca panjang-panjang sampai orang berdiri pun tak tahan. Jangan. Tapi itu pun kita kena nilai yang betul tuan. Kalau imam tu baca satu muka tu masih dikira belum panjang, kita ni nak ataina sudahlah. Itu pun masalah juga tu. Ya tak? Kalau baca satu muka tu belum kategori panjang. Kalau satu juzuk, satu surah Al-Baqarah, itu dikira panjang. Ya. Kita pun kena ajar juga masyarakat diperdengarkan ayat-ayat Allah masuk dalam hatinya, masuk kepada kulitnya, kepada jantungnya, kepada darahnya. Kan? Okey, tapi bersederhanalah. Rasulullah SAW bersabda daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Rasulullah bersabda binasalah orang melampau. Rasulullah ulangi 3 kali. Binasalah, rosaklah orang yang melampau-lampau. Diulangi Rasulullah sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Okey. Baik. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna din, sesungguhnya agama ini mudah, la wala yushadda hadha din ahadun illa ghalaba." Hadis yang tadi. Tidak ada seorang pun yang menyusahkan pelaksanaan agama ini melainkan dia sendiri akhirnya akan tewas, akan kalah. Ya? Jangan diberat-berati benda yang tidak berat, jangan. Kadang-kadang kita syadid melihat orang atau mendengar individu yang bersikap keras pada diri sendiri, nak beria-ria, nak bertegas. Padahal kita perlu proses latihan pelan-pelan. Ya tak? Jangan syadid. Okay? Semalam ada satu video. Siapa yang ambil air di Masjidil Haram, air Zamzam di Masjidil Haram di Mekah, haram hukumnya. Diminum, bawah hotel haram. Air itu memang untuk diminum. Siapa pergi, kalau setakat satu botol mineral lawa tu memang maklum itu memang untuk minum peribadi. Yang jadi salahnya kau angkut satu tong tu bawa balik, tu salah. Atau kau ambil bekas yang tidak munasabah pada akal kau untuk satu orang, itu ia salah. Janganlah syadid sangat. Tak? Tidak ada mana-mana pegawai penguasa-penguasa, penjaga-penjaga masjid tu melarang ambil kalau setakat satu botol kecil dan ambil kau tu satu botol, tak ada. Tidak ada. Itu maklum bang. Itu maklum. Kita on the way nak balik hotel, nak minum, nak duduk. It's okay. Kan? Janganlah syadid sangat. Mereka ini dikalahkan oleh agama dan kecundang kerana sikap melampaunya.
Keadaan hidup mereka bertukar kepada mengabaikan ajaran agama dan tidak lagi mempedulikan ajaran ini. Bila dah melampau-lampau dah kan. Sedangkan sebelumnya mereka begitu ketat. Mula-mula ya, lepas tu kan dah jadi parah. Jangan kan. Okey. Mereka meninggalkan solat. Mula-mula beria-ria, lepas tu habis. Mulalah menipu, mulalah terlibat dengan gejala-gejala sosial yang lain kan. Akibat melampau-lampau sangat, lepas tu dia keletihan, dia kepenatan, tak ada pula orang puji, tak ada pula orang sanjung, jam. Ya tak? Mulalah ni. Dulu ada satu kajian dibuat. Kenapa pelajar-pelajar sekolah agama dia kalau teruk-teruk betul jadinya? Pasal dia didisiplin 3-4 tahun dalam tu. Kau kena makan kau begini, solat berjemaah begini, you know. Sekali dia dapat bebas, hilang break mah. Handbrake pun tak ada, brake pun tak ada. Gara-gara 3-4 tahun dia dikawal. Kau nak tidur ni masanya, makan ni doanya, solat berjemaah, ini zikirnya, malam Jumaat ada ni, malam tu ada qiyamul lail, lepas tu ada ni, kau jangan bergaul dengan perempuan, semua 3-4 tahun. Lepas habis SPM, dapat kerja kat KL, merasa kebebasan, mak ayah pula jauh. Ya tak? Langsung tidak ada break hidupnya. Handbrake pun tak ada, break tangan, break kaki pun tak ada. Jadi lebih tahu pada orang lain. Kan? Sebab dia tak faham apa yang dia buat. Dia ikut saja rutin tu dalam keadaan dia tidak mengerti. Mereka akan memberontak. Akibat melampau-lampau ni, penyudahnya dia akan berontak. Kerana melampau ni melawan fitrah, melanggar semula jadi kita ni. Bila dia berkeras, ada ni nanti, ada kisah sahabat menyesal. Dulu kalau aku tahu aku tidak berjanji dengan Rasulullah untuk puasa begini, sekarang aku dah tak larat, baru aku tahu. Penyudahnya akan kalah. Jadi kita perlu tenang-tenang. Saya tidak pasti satu hadis, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia ni sesuai dengan kadar keupayaan mereka. Sesuai dengan keupayaan mereka. Ada yang Rasulullah, orang datang, apa ajaran yang paling penting? Rasulullah ajar dia seperkara, kau jangan marah. Lagi Rasulullah, kau jangan marah. Lagi, kau jangan marah. Tu ya yang dia dapat hari tu, jangan marah, kau kontrol. Ada yang lain pula, kau apakah amalan aku? Dia ajar lain pula. Ya tak? Menunjukkan apa tu tuan? Kebijaksanaan supaya kita semua ni ada pemeringkatan. Jangan melampau drastik, jangan melampau ekstrim, jangan fanatik. Semua ni akan merosakkan hati, merosakkan jiwa. Ya tak? Merenggangkan hubungan adik-beradik, dengan kawan, dengan rakan. Kan? Kita nak apa yang ada fikiran kita nak paksa kat orang. Tak boleh, jangan. Okey tuan, InsyaAllah kita akan sambung kemudian hari. Sebab tajuk berikut ni jenis-jenis melampau kan. Jenis-jenis melampau dia agak panjang. Ada beberapa kategori jenis melampau yang akan kita pelajari akan datang. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Semoga ianya dapat menjadi dorongan bagi kita supaya mempelajari agama ni pun dengan tenang. Dengan tenang, dengan lurus, bukan dengan nak cepat. Sampai Rasulullah kata, kalau kau dengar qomat pun kau jangan berlari. Tak payah kecoh-kecoh nak berlari, nak kejar dapat dekat. Tak payah, macam biasa saja. Pelan-pelan saja, biasa saja. Kau dapat juga ganjaran tu, macam tu juga. Jangan nak dipaksa-paksakan. Okey. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin minal yahud wan nifaqa wal munafikin wal zulma wal zalimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.